A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dikasihi anak anda pengacara majlis, yang berusaha Puan Haliza binti Abdul Halim, penolong kanan Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Syihabuddin, Tuan Haji Saidin bin Halim, penolong kanan Haliwal Murid, Encik Muhammad Effendi bin Mu'nur, penolong kanan co-curriculum, barisan guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, sahabat-sahabat rakan-rakan guru, anak-anak pelajar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta hadirin dan hadirat pencinta majlis ilmu. Alhamdulillah, majlis kita pada malam ini adalah tidak ubahnya menyerupai daripada majlis untuk kita memperkaya minda dengan ilmu, dan majlis untuk kita memperkuat hati dengan kasih sayang. Ini kerana kedua-dua hati dan minda tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubung kait yang teguh antara keduanya. Akal ataupun minda adalah wasilah yang kita gunakan untuk berfikir, manakala hati atau qalb adalah tempat di mana kita menempatkan rasa cinta dan kasih sayang yang subur kepada Allah SWT. Teringat saya kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW di mana baginda bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang dikasihi oleh Allah SWT ialah orang-orang yang suka mengasihi, maka suburkanlah kasih sayang. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah menyatakan, sesungguhnya Allah SWT memiliki bekas di atas muka bumi ini. Allah memiliki bekas di atas muka bumi ini. Ala wahyal qalb, ala wahyal qulub. Apa dia bekas tu? Bekas yang menempatkan Allah SWT di muka bumi ialah hati. Wa ahubbuha fahubbuha ilallah, maka hati yang paling disenangi dan disukai oleh Allah SWT ada tiga. Hati yang paling disukai, disenangi oleh Allah SWT ada tiga. Aslabuha, tu yang pertama, iaitu hati yang kuat. Hati yang kuat ni macam mana? Hati yang kuat berpegang dengan ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Tu hati yang kuat. Hati yang kuat ni berpegang pada ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hati yang kedua adalah ashfaha, iaitu hati yang bersih. Hati yang kedua adalah hati yang bersih. Tadi yang kuat, yang ni yang bersih. Apa dia hati yang bersih? Hati yang bersih ni adalah hati yang yakin dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah SWT, dengan tidak dicampuri keraguannya. Maka yakin sungguh-sungguh apa-apa yang Allah nak bagi ada hikmah di sebaliknya. Tu adalah hati yang bersih. Hati yang ketiga adalah hati yang lembut, iaitu araqquha. Araqquha maksudnya hati yang lembut, iaitu hati yang mempunyai belas kasihan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita ada kasih sayang. Jadi hati yang lembut. Hati yang lembut ni ada kasih sayang kepada siapa tu? Hamba-hamba yang beriman. Mudah-mudahan dengan majlis ini pada malam ini, majlis ini akan dapat digunakan untuk memperkuatkan hati kita berpegang kepada perintah Allah SWT. Mudah-mudahan juga majlis ini menambah dan menyuburkan kesucian hati kita, serta mempereratkan hubungan silaturahim sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kuliah kita pada malam ini ialah sabar itu indah. Hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Betapa indahnya kesabaran tersebut. Kita sedia maklum bahawa kenyataan hidup di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan musibah, penuh dengan cabaran, yang sebenarnya menuntut kita untuk mempersiapkan diri dengan bekalan yang ampuh. Apa dia bekalan yang ampuh? Bekalan yang ampuh ialah sabar. Allah SWT telah mengingatkan kita
tentang hakikat kehidupan di dunia ini tidak sunyi daripada ujian dan musibah. Memang kita tak boleh lari daripada ujian dan musibah. Saban hari kita juga diidangkan dengan pelbagai berita musibah dan ujian yang terpaksa dihadapi oleh ramai manusia di sekeliling kita. Ada manusia yang kecewa, macam-macam kekecewaan berlaku. Ada manusia yang ada kehilangan, macam-macam yang berlaku kehilangan. Ada yang mengalami kemalangan, ada juga yang menerima berita kematian orang yang disayangi. Namun kita perlu yakin bahawa di sana ada janji-janji indah untuk mereka yang berjaya menghadapinya dengan kesabaran. Allah SWT telah meletakkan setiap manusia itu pasti diuji, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat lari dari kenyataan hidup ini. Namun yang kita perlu faham, di sebalik semua ujian ini masih ada berita gembira buat hamba-hambanya yang terpilih. Siapa hamba-hamba yang terpilih? Hamba-hamba yang terpilih ialah mereka yang mampu bersabar menghadapi keperitan, musibah yang menimpa. Justru pada malam ini marilah kita sama-sama hayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW agar kita sedar betapa besarnya nikmat kesabaran di sebalik musibah yang datang menguji kita. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar ni disebut lebih daripada 74 tempat. 74 tempat dalam Al-Quran. Dan sabar ni kalau kita lihat betul-betul, sabar ni bukan bermakna kita duduk diam dan tidak lakukan apa-apa. Duduk diam, tak lakukan apa-apa. Bukan. Berlaku apa-apa musibah, kita duduk diam je. Kita tak lakukan apa-apa. Itu bukan sabar. Dan sabar adalah sebenarnya menerima dengan dan redha dengan bahawa ujian yang diberikan oleh Allah dalam satu masa, dan di samping itu kita melakukan usaha. Itu baru sabar. Terima, terredha, dan kita lakukan usaha untuk atas ujian tersebut. Dan sabar ni adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar ni adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Dan sabar juga adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Dan sabar juga adalah cahaya penerang bagi sesiapa pun yang ingin mencari jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Dan sabar merupakan juga perkara yang sangat ditekankan dalam Islam. Sabar ni bermaksud apa? Kita menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Itu maksud dia. Kita tidak menahan diri daripada melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah SWT. Itu baru sabar. Yang kedua, kita menahan perasaan dalam menghadapi perkara yang menyakitkan. Ada dua. Satu, kita tahan daripada perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dan yang kedua, menahan perasaan dalam menghadapi perkara yang menyakitkan. Yang selalu kita tahu, menahan perasaan daripada menghadapi perkara yang menyakitkan. Tapi satu lagi adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Itu pun adalah sabar sebenarnya. Kalau kita lihat betul, cerita sabar ni ada banyak. Kita mula tengok dulu tentang kesabaran seorang penuntut ilmu. Dalam kitab Masnawi yang ditulis oleh seorang tokoh ulama, iaitu Jalaluddin Rumi, dalam kitab Masnawi jilid yang keempat, dia menukilkan cerita tentang seorang doktor yang datang berjumpa dengan seorang raja. Jadi dia dijemput oleh raja tersebut ke istana dia. Tapi kerana kesibukan doktor tersebut, dia tidak dapat pergi. Tak dapat pergi mengunjungi raja tersebut. Setelah beberapa minggu, akhirnya dia carilah masa untuk pergi jumpa dengan raja. Apabila dia sampai di istana, dia diberitahu bahawa raja sibuk berada di gudang. Jadi bila dia dalam keadaan macam tu, doktor tu kata, okey, tak apa, kalau macam tu bawalah saya ke gudang tersebut, boleh saya jumpa. Bila dia sampai di gudang, raja tersebut tidak melayan doktor tersebut. Padahal raja tersebut sedang duduk bersama dengan seorang tukang kayu. Tukang kayu, dan menggunakan dengan percikan api di udaranya, raja tersebut sedang belajar membuat alat-alat senjata, alat senjata dan baju-baju perisai dan sebagainya untuk kelengkapan senjata peperangan. Dia buat tak jadi, buat tak jadi, buat tak jadi. Dia buat berkali-kali tak jadi. Tetapi raja tersebut tidak putus asa. Dia sabar, dia cuba. Dan doktor tersebut dia memerhati gelagat raja yang ada kekuasaan. Padahal patutnya dia boleh je arahkan orang untuk melakukan
apa yang dia nak. Buat je baju-baju, alat senjata untuk peperangan dan sebagainya. Tapi raja tu tidak. Dia belajar untuk memilih, belajar macam mana nak buat senjata kelengkapan senjata, kelengkapan peperangan tersebut. Maka dia buat bersungguh-sungguh. Setelah berlama masa yang begitu lama, maka dia berjaya menyiapkan. Keseronokan menyiapkan, belajar untuk buat alat kelengkapan peperangan tersebut dan siapkan, akhirnya didapati apa dia? Dia sedar bahawa doktor tu sedar bahawa kesabaran yang dimiliki oleh raja tersebut sebenarnya mengarahkan dia untuk capai apa yang diingini. Maka selepas siap tersebut, maka raja tersebut menunjukkan hasil kelengkapan peperangan yang disiap kepada raja tersebut. Itu adalah cerita di mana raja pun turun belajar bersungguh-sungguh, sabar, tak jadi sabar. Macam itulah sikap yang perlu ada kepada anak-anak pelajar umpamanya. Bila mana ada guru yang memberi kerja, tugasan di rumah, jangan kita janji aku siap. Itu bukan sikap sabar seorang pelajar. Seorang pelajar yang sabar patutnya dia siapkan, tekun menyiapkan tugasan tersebut. Dapat tugasan, dia kena redha, terima. Kadang-kadang ada cikgu bagi banyak, ada cikgu bagi sikit. Bagi banyak tu sayang kepada cikgu. Kalau bagi sikit tu sayang juga, tapi sayang sikit-sikit. Tapi terima saja dengan apa-apa tugasan yang diberi, terima dan sabar, buat dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang ada pelajar yang tidak ada kesabaran. Janji aku siap. Cikgu bagi, janji aku siap. Kadang bagi pukul 9:05 hantar dah. Hantar dah. Tu kira buat sungguh-sungguh ke, buat dengan kesabaran ke, ataupun buat janji aku siap ke. Orang yang sabar adalah dia buat dengan teliti, sungguh-sungguh. Dia nak bagi yang terbaik. Ingat, bila kita dapat tugasan guru, terima dengan berhati yang tenang. Dan bila kita nak sampaikan tugasan tu, ambil sikap seperti ini, iaitu kita nak bagi hadiah yang terbaik. Kita nak bagi hadiah yang terbaik. Alangkah bagusnya kalau anak-anak ada sikap macam ni. Dapat tugasan, kita nak selesaikan tugasan, kita bagi tugasan balik kepada guru dengan sikap di mana kita nak bagi the best. Okey, contohlah macam kita lah kan, setiap kali hari jadi ke ataupun majlis-majlis ke, kita semua nak hadiah yang terbaik. Tak pernah lagi kalau contohnya kalau ada cabutan bertuah, ada TV sebiji kat situ, dengan ada satu cawan kad kecil kat situ. Tak ada siapa pun yang nak kad kecil tu. Orang semua nak yang TV besar tu. Itulah manusia. Manusia nak yang the best product. Okey, macam tu juga kita, anak-anak pun macam tu juga. Bila birthday ke ataupun majlis-majlis, kita nak yang the best. Bila kita keinginkan yang the best, kita patut bagi produk the best. Macam tu juga dalam tugas, dalam pembelajaran, kita kena ada sabar, di mana kita anggap bahawa tugasan yang kita nak bagi hadiah kepada guru. Alangkah baiknya kalau kita ada sikap di mana kita menganggap tugasan guru dan kita nak berikan kepada jawapan kepada guru adalah seolah-olah kita memberi hadiah kepada guru. Maka berkat ilmu tersebut. Lepas ni ingat macam ni. Dapat tugasan guru, kita nak buat the best. Buat sungguh-sungguh, buat cantik-cantik, buat tulis cantik-cantik dan kita serah balik pada guru. Maka ada keberkatan di situ ilmu tersebut. Berkat ilmu mudah jadi cemerlang. Okey, itu adalah sabar seorang penuntut. Sabar yang seterusnya adalah cerita sabar adalah ketika manusia diuji. Kita faham bahawa adalah satu-satu perkara yang mustahil bagi seseorang dalam hidup ni, hidup yang fana ni, tidak menghadapi sebarang masalah dan ujian. Bohong kalau siapa-siapa dia kata dia tak pernah menghadapi ujian. Aku ni selalu tak ada masalah, aku ni tak ada ujian. Bohong. Kita harus faham bahawa apabila kita mencari sebuah kehidupan yang tidak bermasalah, sebenarnya kita mencari sebuah kehidupan yang tidak wujud. Kalau kita cari kehidupan, contohnya dalam di rumah ke ataupun di sekolah ke, kita tiba-tiba ada masalah. Aku tak mau masalah. Memang siapa pun tak mau masalah. Tetapi kita mencari kehidupan yang tidak bermasalah sebenarnya adalah satu perkara yang tidak wujud. Kenapa? Dunia ini memang tempat untuk diuji dan diduga sebenarnya. Sebab tu firman Allah SWT, ahasiban nasul ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, adakah manusia tu menyangka mereka dibiarkan dengan beriman tanpa diuji dan diduga. Amanna wa hum la yuftanun. Beriman
Adakah manusia tu menyangka dia boleh beriman tapi tanpa diuji dan diduga. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Allah kata apa lagi? Kami Allah sudah menguji umat-umat sebelum kamu untuk melihat siapa di antara kamu allazina sadaqu, iaitu orang-orang yang benar, ataupun allazina al-kadhibin, iaitu siapa di antara kita yang dusta. Sebab tu Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaba li amril mu'min, menghairankanlah bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah kata, menghairankanlah bagi orang-orang yang beriman. Fa in asabathu syarra syakar wa huwa khairul lah. Apabila orang beriman ni, fa in asabathu syarra, apabila mereka menerima nikmat, syarra nikmat, fa huwa khairul lah, maka nikmat tu adalah baik bagi mereka. Fa in asabathu darra, apabila orang beriman ni menerima musibah, darra musibah, sabar, maka mereka bersabar. Orang beriman ni bersabar. Fa huwa khairul lah, maka ia juga adalah benda yang baik bagi orang beriman. Sebab tu tengok, dapat syarak nikmat, dia syukur, maka dia baik. Kalau dapat musibah, dia sabar, maka dia pun baik. Baik untuk orang yang beriman. Sebab tu bagi orang beriman, berhadapan dengan ujian ni adalah sebenarnya tangga meraih kesempurnaan iman. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu dengan perkara yang kamu suka, dengan perkara yang kamu tak suka, sebagai ujian dan dugaan. Bisyarri, benda yang kamu tak suka. Syarri, benda buruk-buruk tak suka. Benda yang kamu tak suka, Allah akan uji juga. Wal khairi, benda yang kamu suka. Fitnatun, dugaan ataupun ujian. Tu Allah dah kata dah. Sebab tu kalau kita yang tadi tu kita tengok ayat tadi, syarri wal khairi, tu umum Allah bagi. Allah kata Allah uji dengan benda yang kita suka, benda yang kita tak suka. Tapi dalam ayat seterusnya Allah cerita juga tentang dalam surah Baqarah ayat 155, Allah ceritakan tentang walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Allah kata apa? Allah pasti akan menduga. Pasti, memang pasti, dengan sedikit. Allah nak duga kita pun dengan benda sedikit saja, bukan yang banyak pun. Apa yang sedikit tu? Sedikit yang Allah nak duga tu daripada benda-benda perasaan takut, khauf, benda takut. Allah duga kita. Wal ju', daripada benda-benda yang kurang harta, wal naqsi minal amwal, kurang harta, kurang nyawa, kurang makanan. Sampaikanlah, Allah kata, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, sabirin, yang sabar. Maka yang kita perlu tahu bahawa dalam nikmat ni kita diduga. Adakah kita bersyukur ataupun tidak? Bila kita dapat nikmat, kita diduga. Allah duga kita, adakah dengan nikmat tu kita bersyukur ataupun tidak? Dalam musibah pun kita diduga, adakah kita sabar dengan musibah yang kita terima ataupun tidak? Dalam sihat pun kita diduga. Jangan ingat kita sihat ni tak diduga. Adakah kita gunakan nikmat kesihatan tu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT? Sihat tapi tak dekat Allah, tu Allah duga tu sebenarnya. Kita pun tak rasa tak ada apa, Allah tak duga aku pun. Tapi sebenarnya kesihatan yang Allah bagi itu adalah dugaan yang Allah nak tengok kita ni dekat kepada dia atau tidak. Dalam sakit, jangan kita ingat kita ni dapat kesakitan ni, Allah duga ni memang Allah tak sayang aku. Tak, Allah duga. Adakah kita reda dan ataupun tidak dengan kesakitan tersebut? Bagi yang dah kahwin, Allah duga dengan kehidupan berkeluarga, kerana suami, isteri, anak dan sebagainya. Bagi yang bujang pun diduga dengan pelbagai masalah, macam-macam dugaan, godaan dan macam-macam. Bagi yang ada anak juga diduga dengan pelbagai kerana anak. Ada anak ramai ni, kerana banyak macam, melompat sana melompat sini. Yang tak ada anak pun Allah juga, iaitu tak ada anak, sesedihan dan sebagainya. Yang kaya pun Allah duga juga, adakah kita gunakan kekayaan tu dengan betul? Yang miskin pun Allah duga juga, adakah kita beriman dan redha bila mana kita dapat kemiskinan tersebut? Maknanya tidak ada beza di antara setiap manusia, melainkan orang-orang yang benar menghadapi
benar-benar sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Sebab tu kita kena faham bahawa sabar tu tidak ada batas. Kadang-kadang ada orang kata aku ni ada, this is the limit, dia kata macam tu. This is the limit. Ni adalah my level. Contoh kita simak, contoh kalau kat rumah ni anak-anak buat nakal ke apa-apa, kita this is the limit. Jangan dia buat hal lagi dah. Ini last. Macam tu. Sabar kita ni tidak ada limit sebenarnya, tak ada batas sebenarnya. Kadang-kadang kita tersalah faham dengan istilah sabar dalam kehidupan ini. Kita diduga dengan dugaan. Kemudian kita pun kata ini adalah tahap sabar terakhir. This is the last. Ini adalah limit. Sebab tu kita kena faham bahawa sabar ni tidak ada limit, tak ada batasan. Okey, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir. Wa'mur, perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk solat dan sabar. Dalam Allah perintah dia untuk Allah gunakan istilah apa? Istilah apa kat sini? Istabir. Istabir di sini dia tak sama. Sabar dengan istabir. Sabar. Istabir ni berbeza dengan istilah sabar. Makna istabir di sini adalah kita paksa diri kita untuk sabar walaupun telah sampai kepada habis sabar. Ni dah sampai habis dah. Tapi kita dah paksa diri kita untuk teruskan bersabar. Maksud dia apa? Istabir ni at-takalluf fi sabri. Apa dia at-takalluf fi sabri ni? Iaitu tahap sampai habis kita sabar. Bila-bila pun kita sabar. Apabila kita telah sampai kepada tahap terakhir untuk sabar, maka kita pohonlah. Ini kita contoh kita sabar. Lain kali kita dah sampai kepada tahap terakhir, maka pohonlah istabir, iaitu pohonlah kepada Allah dan paksa diri untuk kekal dalam kesabaran tersebut. Tu istabir. Sebab tu kalau kita tengok kita jaga solat kita perlu sabar. Contoh kita dah jaga solat kita, bila azan kita solat, kita jaga sabar. Dalam solat pun kita tak kalut, kita sabar. Okey, jangan kalut-kalut. Contohnya kita pergi solat, janji aku solat. Tak, tu bukan sabar. Azan, kita terus pergi solat. Dan bila kita masuk dalam solat, kita sabar dalam solat tersebut. Tak ada lah kalut-kalut, janji aku selesai solat. 4 rakaat. Contoh macam sembahyang tarawih, kita sembahyang 20 rakaat atau 8 rakaat, laju macam bullet train. Tu bukan sabar tu. Orang yang sabar dalam solat tersebut adalah orang yang nak rasa lama dalam solat tersebut. Kadang-kadang kita duk rasa macam Allah, imam ni lama, kesiannya, aduh tak sabar aku ni. Kita pilih pula imam-imam yang cepat habis. Kalau imam lambat habis, kita tak sabar. Kan? Itu kita jaga solat kita. Tapi kalau kita hendak menjaga ahli keluarga kita, contoh macam suami lah. Suami nak menjaga ahli keluarga kita. Contoh macam suami, isteri. Suami nak jaga anak-anak isteri dia, orang yang di bawah jagaan tersebut. Maka dia perlukan istabir, iaitu paksa diri untuk sabar. Kadang-kadang kita suruh orang semayang tak semayang, kan, lambat. Okey, lambat. Jadi kita perlu istabir, kekal dalam kesabaran tersebut. Sebab tu dalam firman lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan teruslah kamu dalam kesabaran. Terus dalam keadaan bersabar. Tu maksud dia istabir, kekal dalam kesabaran tersebut. Sebenarnya apa yang kita perlu faham adalah yang kata sabar ada batasan, sebenarnya kita yang letak batasan tu. Yang kata kita dah banyak bersabar tu, sebenarnya kita baru bersabar sikit je. Yang kita kata kita sudah bersabar, sebenarnya kita belum benar-benar bersabar lagi sebenarnya. Okey, jadi kena lihat betul-betul tentang sabar ni tak ada batasan. Tak ada batasan. Istabir, kekallah dalam keadaan bersabar tu walau apa jua keadaannya. Kemudian sabar dalam ketika kita berbuat baik kepada keluarga. Dalam firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah kata gaulilah isteri-isteri kamu dengan ma'ruf. Berhubunglah dengan isteri kamu dengan ma'ruf. Ma'ruf ni apa dia maksud dia? Maksud ma'ruf di sini adalah kita memulai melakukan kebaikan. Maksudnya kita yang mula kebaikan tersebut. Itu adalah kesabaran. Bukan kita berbalas kebaikan tu dengan kebaikan. Bukan maksud dia. Ma'ruf ni maksudnya kita yang mula kebaikan tu, bukannya tunggu orang buat baru kita buat. Tu bukan ma'ruf. Kita balas kebaikan, bukan balas kebaikan atas kebaikan. Macam contohnya
isteri tak buat apa-apa kita, anak tak buat, kita tak buat balik. Tak, kita kena buat dulu, kita mulakan. Sebab tu Allah kata lagi apa lagi, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah kata dalam Quran, andai kamu tak suka dengan sikapnya, iaitu sikap dengan isteri di rumah tangga, Allah jadikan perkara yang kamu tak suka tu fa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah perkara yang kamu tak suka tu, benda contoh kita tegur isteri dan sebagainya, tak dengar, kita tak suka tu, kita kena gauli dengan cara yang baik juga, dan maka Allah akan jadikan benda yang kita tak suka tu, yang kamu tak suka tu, kebaikan yang banyak, yang menyeluruh, khairan katsira. Kalau di sisi Allah kebaikan yang banyak tu macam mana? Banyak tu nilai macam mana? Tak tahu, kita tak boleh nak ukur nilai kebanyak Allah SWT. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ni, dalam keluarga ni, ada banyak benda yang kita tak suka sebenarnya. Dalam rumah kita duduk dalam rumah ni, kita banyak benda yang kita tak suka. Duduk asrama pun banyak yang tu tak suka, yang ni tak suka, yang ni tak suka kan. Banyak benda orang tak suka daripada yang suka. Tu normal. Okay? Kita tak suka kerana, kita tak suka sikap ni, sikap tu, kita tak suka sesuatu, kita tak suka kemarahan, orang marah-marah kita, kita tak suka pasangan kita ni contohnya berbelanja, nampak sale je terus gaduh kita, kita tak suka belanja lebih, kita tak suka yang tu, macam-macam. Allah nyatakan dalam kita bersabar, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Dalam kita bersabar dengan kerana, maka Allah bagi kebaikan yang banyak kepada diri kita. Banyak tu macam mana? Yang tidak ternilai di sisi Allah SWT. Banyak tu, banyak sangat. Okay? Sebab tu kita kena faham, likulli maqam maqam. Untuk setiap kedudukan di sisi Allah tu ada bahasa dia sendiri. Untuk bahasa dia sendiri. Okay? Likulli maqam maqam. Untuk setiap ketinggian yang kita nak kedudukan di sisi Allah SWT. Okay? Untuk kita nak kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT atas usaha kita, atas kesabaran kita, maqam, ada bahasa dia sendiri, ada munajat dia sendiri untuk berhubung dengan Allah SWT. Contohnya, bahasa Nabi-Nabi berbeza dengan manusia, manusia biasa. Okay? Kalau kita nak maqam yang tinggi, kesabaran yang tinggi, maqam dia berbeza. Okay? Umpamanya Nabi Allah Ayyub AS diduga dengan cukup lama, bukan sehari dua hari, berlama-lama dengan sakit. Tapi isteri dia setia, meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah SWT untuk sembuhkan penyakit. Bertahun-tahun Nabi diduga dengan sakit, diduga dengan sakit. Jadi Nabi diduga dengan kesakitan yang cukup lama, maka isteri dia pun kata kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, mintalah kepada Allah SWT untuk ringankan kesakitan tersebut. Maka Nabi Ayub AS berkata, berapa lama yang Allah beri sakit kepada aku, bagi sihat. Nabi Ayub tanya kepada isteri dia, berapa lama yang aku sihat ni sebenarnya? Maka jawab isteri dia, 70 tahun. Nabi tanya lagi, berapa lama yang Allah beri aku sakit? Jawab isteri dia, 7 tahun. Maka Nabi kata, takkah aku malu untuk minta? Ni 7 tahun dengan 70 tahun, jauh beza. Bagi kita ni 7 tahun tu lama lah kan. Contoh bagi orang yang sakit ni setahun pun dah lama dah, ni 7 tahun. Tapi Nabi Ayub AS membandingkan 7 tahun dengan 70 tahun. 70 tahun Allah bagi berbagai-bagai nikmat. Dia berbanding dengan 7 tahun. 7 tahun dia nak duga sikit, khawatir dugaan tu sebenarnya tidak diterima dengan redha. Tu sikap Nabi. Okay? Dugaan datang tu dia terima dengan redha. Takut kalau aku minta kepada Allah SWT, kalau minta insya-Allah dapat kan. Sebab Nabi-Nabi. Tapi Nabi tak minta. Sebab apa? Nabi khawatir dugaan yang Allah bagi kita sebut, dia tidak terima dugaan tu sebagai redha. Tu makam dia. Tu makam Nabi-Nabi. Sebab tu ketinggian seseorang tu berukur pada bahasa sendiri ketika dia bermunajat. Kadang-kadang manusia kan, kita dapat sakit sikit terus kita melatah, kita terus, ya Allah bagilah ringankan aku kan, macam tu kan. Tapi kadang-kadang orang-orang yang hebat, yang sayang kepada Allah SWT, kesabaran dia kepada Allah SWT tu cukup tinggi, dia terima dugaan tersebut sebagai satu perkara yang nak mendidik, dia nak mendidik diri dia supaya dia nak mencintai Allah SWT. Dia tengok dalam dimensi yang berbeza, iaitu apa? Kesakitan, azab, musibah yang Allah bagi itu sebenarnya dia nak mendidik diri kita untuk mendidik diri dia untuk dekat. Itu yang kita katakan sebagai sabar yang indah. Itu sabar yang tak ada protes, tak ada mengeluh. Itu adalah sabar Nabi-Nabi.
Begitu juga dengan satu cerita di mana sabar ketiga dihina. Kita juga perlu sabar ketiga kita dihina. Kadang-kadang ada manusia yang bahasa tutur kata dia berbeza, dan kita tidak boleh melatah cepat nak menunjukkan kemarahan kita. Boleh kadang-kadang, tapi cara dia. Contohnya dalam satu kisah di mana Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini adalah imam yang muktabar, yang terkenal, imam mazhab kita. Imam Syafi'i dimaki oleh seseorang. Dimaki teruk-teruk. Imam yang muktabar ni dimaki. Tapi Imam Syafi'i tak jawab sepatah pun. Tak jawab langsung. Tak ada lah kita, kalau orang marah dia marah balik. Tak ada. Dia senyap. Senyum je. Tenang. Dan apabila Imam Syafi'i tak jawab, maka anak murid Imam Syafi'i pun bertanya, wahai Imam, kenapa tak jawab dan marah balik? Kan? Bila orang marah balik. Maka kata Imam Syafi'i, yukallimuni safihu bikulli qabhin. Maka Imam Syafi'i kata apa? Orang jahat ni apa? Cakap bahasa yang kasar. Yukallimuni safihu bikulli qabhi. Orang jahat ni cakap, orang yang jahat yang marah tu, dia cakap bahasa dia yang kasar. Okey, wa akrahu an akuna mujiban. Tapi aku enggan menjawab. Yazidu safahatan wa azidu azzan. Bila dia tak jawab tu apa berlaku? Dia yang marah tu, dia bertambah jahil dengan kata-katanya. Wa azidu azzan, dan saya bertambah mulia kerana senyapnya saya. Kalhu yazdadu bil ihraqi tiba. Upama kayu gaharu apabila dibakar. Tu kata kehebatan. Bila mana orang marah kita, orang cerca kita, hina kita, kita jangan melatah dan terus marah. Macam tu juga dalam satu cerita lagi, iaitu cerita Ali bin Husain. Ali bin Husain. Siapa dia Ali bin Husain ni? Ali bin Husain ni adalah cucu pada Sayyidina Ali. Di mana ada satu ketiga di mana Ali bin Husain ni duduk di masjid. Maka ada seorang hamba Allah ni beri duit. Dia bagi tahu kat seorang badui, dia bagi tahu, wahai badui, kalau aku nak duit, aku bagi duit ke hang ni. Hampir marah Ali ni. Dia beritahu, ni hamba Allah ni hampir marah dia. Maka orang badui ni sebab dia nak duit, dia pun masuklah, dia pun marah sungguh-sungguh Ali. Dia nak buatkan Ali tu marah. Kalau Ali dapat marah, dia dapat duit. Macam tu. Maka orang badui terus marah sampai Ali ni senyum je, relax je, tenang je, sampai kepada tahap macam mana aku nak dapat duit ni. Maka orang badui tu meludah kepada Ali bin Husain ni. Kalau kita lah kan diludah, habislah kena nampak dah kan. Sabar tak sabar dah, bilang dah kesabaran tu jadi sabariah lah kan. Tapi Ali bin Husain ni, dia masih lagi sabar dan dengan tenang senyum. Dia kata ludah orang beriman adalah ubat. Tu dia kata itu. Ali bin Husain kata ludah orang beriman adalah ubat. Hebat. Orang yang kuat ni adalah orang yang dapat kawal emosi dengan sabar. Kalau kita ni kuat, kita dapat kawal emosi dengan sabar. Sebab tu laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat tu adalah orang yang hendak tunjukkan kekuatan. Laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat tu adalah orang yang nak tunjuk kekuatan. Walakinna syadidu man malaka nafsa 'inda al-ghadab. Man malaka nafsa 'inda al-ghadab. Akan tapi orang yang kuat ni adalah orang yang dapat kawal emosi ketika marah. Kadang-kadang kita marah, tapi kita kena kawal kemarahan. Tu adalah rahsia dia. Senjata yang ampuh yang kita ada adalah kesabaran. Jangan terikut-ikut emosi di rumah ataupun di mana-mana. Contoh kita duk memandu, orang main horn kita jangan terbawa-bawa dengan emosi tersebut. Kita pun lawan horn dengan dia. Orang kejap kata, kita pun kejap, sampai kita lupa nak balik, nak pergi mana. Patut pada nak pergi kali kita pergi Kuala Lumpur pula. Kita terikut-ikut emosi. Orang tu yang marah kita, orang horn tu dia nak pergi Kuala Lumpur, kita nak pergi Perlis. Jadi sebab terikut-ikut dengan emosi, kita pergi KL pula, padahal kita nak pergi Perlis. Jadi silap. Jangan terikut-ikut mengawal emosi kita perlu. Tu maksud orang kuat. Orang yang kuat laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat tu bukannya orang yang tunjukkan kekuatan diri dia, tetapi orang yang kuat tu adalah man malakan nafsa. Siapa yang mampu mengawal emosi ketika indal ghadab, ketika dia marah.
Macam tu juga dengan apabila kita diberi kuasa. Contoh di dalam kelas kita jadi pemimpin, ketua kelas, ataupun kita duduk dalam satu organisasi, kita ketua. Tak kira lah ketua apa pun, ketua lah, ketua pasukan bola sepak ke, ketua apa pun, nama pun ketua. Dan kita ni pemimpin lah kan. Di rumah pun kita ketua kan, ketua rumah. Okay? Bukan rumah sekolah tu, di rumah. Ayah ibu pun adalah ketua di rumah masing-masing. Suami adalah ketua dalam keluarga tersebut. Dan di mana-mana pun ada ketua. Ketua ni dia perlu ada kesabaran. Kesabaran yang ada pada ketua tu akan memain peranan kepada institusi tersebut. Contohnya dalam satu peristiwa di mana Sayyidina Umar Al-Khattab, pernah satu ketika dia pernah menyampaikan sebuah khutbah di atas mimbar di masjid, dan dalam khutbah tersebut Sayyidina Umar Al-Khattab menetapkan perkahwinan, mahar bagi perkahwinan. Mahar bagi perkahwinan tu tidak melebihi 400 dirham. 400 dirham. Dia kata mahar perkahwinan tu tak boleh lebih daripada 400 dirham. Lalu bila Sayyidina Umar tu turun daripada mimbar, maka ditegur oleh seorang perempuan, wanita yang ada kat situ tu. Dia wanita tu datang kat dia, Umar, katanya, wahai Umar, sesungguhnya Allah SWT telah mengurniakan mahar, kemudian engkau membatalkan mahar tersebut. Maka dia tanya, kenapa sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang, dalam dibacakan dalam ayat Quran, yang maksud dia sedang kamu telah memberikan seseorang antaranya isteri yang diceraikan harta yang banyak. Maka bila dengar teguran daripada wanita tersebut, Sayyidina Umar ni yang baru turun daripada mimbar, yang tadi kata 400 dirham je, lalu dia naik semula kat atas mimbar untuk membetulkan semula apa yang disebut. Sesungguhnya aku telah Sayyidina Umar kata, aku telah melarang kamu menetapkan mahar lebih daripada 400 dirham. Tapi sekarang siapa pun boleh letak berdasarkan apa yang disuka. Bila ditegur oleh wanita tersebut. Itulah sikap pemimpin yang kita kena ada. Di dalam kelas ke, di dalam organisasi ke, dalam padang bola ke, di mana, di sekolah ke, di luar sekolah ke, ataupun di mana-mana saja. Bila kita duduk, bila kita jadi pemimpin, kita perlu sabar. Kita jadi ketua, kita perlu sabar, dan kita tidak bersikap degil. Kerana nilai sabar yang dipandu dan dibentuk melalui pegangan kepada Al-Quran adalah nilai sabar yang sebenar. Apabila kita merujuk kepada situasi sabar yang saya kongsikan sebentar-bentar tadi, kita bolehlah merumuskan sabar kepada 3 perkara. Pertama, sabar apabila kita mengerjakan ketaatan dan menunaikan perintah-perintah Allah. Contohnya, sabar ketika menunaikan solat, mengerjakan ibadat haji. Ketika kita berpuasa, kita kena ada kesabaran. Solat, kita kena ada kesabaran. Jangan kalut-kalut sembahyang nak pelabih. Dan ketika kita memberi sedekah, kita kena sabar. Misalnya kita fokus dan tak tergesa-gesa menunaikan solat demi pastikan rukun dan bacaan semasa solat tu. Dan kita tidak sedar, jangan tak sedap ketika nak solat. Contohnya ada setengah orang dia solat, permulaan dia ingat, lepas tu ujung-ujung tahu dia pergi mana lah, tengah-tengah dia pergi mana. Tak mau. Itu adalah orang yang tak sabar dalam sembahyang. Orang yang didiklah diri kita untuk sabar. Sabar ketika mengerjakan ketaatan dan perintah-perintah Allah. Itu yang pertama. Sabar yang kedua adalah sabar ketika meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang dilarang. Secara fitrahnya manusia ni memang ada keinginan kuat pada perkara yang dilarang. Manusia ni memang kalau benda dia larang, contoh memang dia nak buat. Contoh di asrama lah, kalau kata jangan bawa handphone, yang tu yang akan dia bawa. Naluri manusia, normal lah tu kan. Jangan duk bawa lah kan. Jangan duk bawa ni, dia peringat awal-awal. Jangan duk bawa asrama ni kan. Benda yang dilarang jangan duk bawa. Naluri memang manusia memang nak laluri macam tu, tapi jangan tak ikut-ikut. Tu sabar yang kedua. Sabar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Namun sabar dalam mengekang keinginan yang kuat tu, membantu tu, dia akan menyebabkan kita dapat mengawal nafsu kita yang nak buat perbuatan yang salah, maksiat dan sebagainya. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi kesusahan. Ni sabar ketika kita susah. Contohnya kesusahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi terdahulu dalam bentuk kesakitan, kesedihan, kematian dan lain-lain. Tapi mereka teguh.
teguh menghadapi kesusahan untuk terus menerus menegakkan syiar Islam. Itu adalah sabar ketiga menghadapi kesusahan dan kepayahan dalam kehidupan. Secara khulasahnya Ustaz nak rumuskan apa yang kita teladani dan kita telusuri dalam pada malam ini tentang sabar, iaitu sabar yang indah. Ustaz nak rungkaikan tentang satu peristiwa di mana cerita tentang Nabi Musa AS. Nabi Musa AS adalah seorang Nabi yang diantar dengan pelbagai misi. Misi awal dia adalah untuk mencabar Fir'aun, dan yang kedua adalah untuk menyelamatkan anak-anak Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Tentu Allah beri kemenangan, Allah beri kemenangan, satu kemenangan dalam dapat menyeberangi air dan berada di padang pasir. Banyak kemenangan-kemenangan yang Allah bagi. Tetapi sebenarnya kemenangan-kemenangan yang Allah beri kepada mereka itu sebenarnya adalah hasil daripada banyaknya perkara-perkara yang mereka alami. Contohnya Bani Israel, sebelum mereka diselamatkan oleh dengan bantuan Musa AS dan Harun AS, mereka lihat di hadapan mereka, Bani Israel dilihat di hadapan mereka, bayi-bayi mereka tu disembelih di depan mata mereka. Bayangkan anak-anak mereka disembelih. Itu adalah keperitan yang cukup dahsyat. Kalau kita lah anak kita kena sembelih kat depan mata kita kan, ada kita boleh lupa, tak boleh lupa. Okey, kemudian mereka dengan azab yang pelbagai macam ni, duduk di padang pasir dengan tak ada makanan dan sebagainya. Allah bagi berbagai kesusahan dan sebagainya. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Musa AS bila selesai masalah-masalah tersebut, bila ada masalah-masalah tersebut, bila ada musibah-musibah yang berlaku kepada Bani Israel, apa yang diucapkan oleh Musa AS ini adalah satu perkara yang amat ajaib. Musa AS tidak katakan kepada Bani Israel, bersabarlah kamu. Dia tak kata. Maka apa yang dikatakan oleh Musa AS kepada Bani Israel adalah, bersyukurlah kamu kepada apa yang Allah beri pada nikmat. Itu adalah sifat seorang Muslim. Dalam soal sabar dengan syukur, dia adalah datang sekali. Kalau kita nak bentuk sifat sabar, kita kena bentuk sifat syukur. Allah telah nyatakan bahawa Allah dah akan menambah untuk kita apa yang nikmat yang diberi. La in syakartum la azidannakum. Tidak ada kesabaran yang lebih hebat daripada menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT. Ini adalah pandangan Al-Quran dalam peristiwa Nabi Musa AS. Sebab tu kita sebagai manusia, kita kena tahu setiap satu daripada kita ni mempunyai sejumlah ujian dalam hidup ni. Bukan satu, banyak, lebih daripada satu. Dan ada di antara kita yang bangun malam untuk berdoa dan sebagainya. Banyak di antara kita yang ada hubungan dengan keluarga, ada yang masalah dengan macam-macam. Ada juga yang terkait dengan kerja, duit tak ada cukup, kerja tak ada dan sebagainya. Ada pelbagai masalah dalam hidup ni. Sama juga dengan Bani Israel yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Tetapi mereka diajar oleh Nabi Musa AS untuk bersyukur ke atas nikmat tersebut. Itu adalah nilai sabar yang paling tinggi. Bila dapat apa-apa musibah, kita syukur. Maksudnya apa? Dapat apa-apa musibah, jangan kita terus melatah. Nak mendidik rasa sabar kepada Allah SWT di sisi Allah SWT atas nikmat, atas sabar atas musibah. Kita syukur dengan apa? Syukur, at least Allah bagi juga aku dapat macam ni. Itu adalah sifat seperti Nabi Ayub AS, di mana Nabi Ayub diduga macam-macam, tapi dia sabar. Sabar kepada Allah SWT. Itulah cerita dia, cerita tentang seperti sabar itu indah. Fasabrun jamil. Dalam kisah Nabi Yaqub AS, di mana Nabi Yaqub AS bila dinyatakan bahawa anak kesayangan dia Nabi Yusuf tu telah dibunuh, maka Allah ajar kepada Nabi Yaqub fasabrun jamil. Tak ada lah kata melatah dan sebagainya. Fasabrun jamil. Maka dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Dan tidak adalah pemberian Allah yang lebih baik dan lebih menyenangkan dalam kehidupan manusia ni selain daripada sabar. Dan siapa yang diberikan kesabaran, menandakan Allah SWT telah memberikan hadiah yang paling baik, yang terbaik buat diri manusia tersebut, kalau dapat kesabaran tu. Dan
Semoga Allah menambahkan lagi penghayatan sabar yang hakiki dalam kehidupan seharian kita. Moga-moga perkongsian yang serba sedikit ini menjadi panduan buat kita bagi mengharungi kehidupan kita yang penuh dengan ujian dan fitnah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan segala yang kurang dan tidak indah tu datang daripada kelemahan dan kesalahan diri ini yang lemah. Semoga Allah terus menyuburkan roh Islam, iman dan ihsan dalam diri kita untuk mencintainya, agamanya dan hamba-hambanya yang mencintainya dan agamanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.